Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Barulah saya tahu, ada rupa-rupanya 4 klaster, 4 orang, 4 pribadi yang betul-betul mahu Anwar Ibrahim turun. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, janji dulu share video ini kepada semua orang supaya orang tahu. Rupa-rupanya 4 orang ini, 4 pribadi inilah yang mahu betul Anwar Ibrahim turun sebagai Perdana Menteri. Mereka ini benci sangat dengan Anwar Ibrahim. Sampaikan tidur tak lena, mandi tak basah. Bahkan setiap hari meratib nama Anwar Ibrahim. Tak tahulah, aku pun hairan sangat apa yang mereka benci dengan Anwar Ibrahim ni. Patutnya mereka harus bising nak turunkan pemimpin-pemimpin pembangkang yang tak perform. Lihat sajalah kerajaan yang dipimpin oleh pembangkang SG4 tu, Perlis, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Bagaimana agak-agaknya keadaan mereka di sana? Mereka lah yang patut diturunkan di pohon supaya turun. Himpunan patut berada di Kedah, di Perlis, di Kelantan dan Terengganu. Tapi tak terjadi pun kan. Tapi okeylah, kita nak cerita sekarang. Siapa 4 orang yang benci sangat Anwar Ibrahim ni, yang mahu sangat Anwar Ibrahim ni turun daripada jawatan Perdana Menteri? Anda sudah pasti tahu, dapat meneka siapa mereka. Jadi dulu sebelum kita teruskan, share video ini dan tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami sayang Anwar". Baiklah, saudara, saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang bodoh. Secara umum dan ringkasnya, kita tak sembuh-sembuh dari semua jenis penyakit karena imun badan kita yang lemah. Apabila imun badan kita bodoh dan lemah, kita tidak dapat sembuh dari semua jenis penyakit, termasuklah penyakit yang paling kecil sekalipun. Tapi apabila imun badan kita dididik menjadi bijaksana, dididik menjadi kuat, dididik menjadi sangat luar biasa, maka kita mempunyai doktor di dalam tubuh badan kita sendiri, yaitu imun badan yang akan melawan penyakit dan menghancurkan semua akar penyakit, mengalahkan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit itu dikalah dan ditewaskan dalam tubuh badan kita, secara akhirnya kita akan sembuh daripada sebarang jenis penyakit, termasuklah kanser. Jadi, dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera, nombor telefon saya sendiri, dan produk ini adalah produk yang diluluskan KKM halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia, karena ini adalah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini. Dapatkannya sekarang, jangan terlambat. Baik saudara-saudara sekalian, saya kongsikan dengan Anda semua. Inilah golongan-golongan klaster yang mahu Perdana Menteri mahu dijatuhkan dengan apa juga cara sekalipun. Ketika rakyat mengharapkan kestabilan politik dan ekonomi, pembangkang masih terus-menerus membakar sentimen agar kerajaan dijatuhkan. Apakah sebenarnya pembangkang mahu Anwar Ibrahim dan kerajaan ini dijatuhkan? Sebenarnya mereka bimbang lebih banyak salah laku mereka didedahkan. Semakin banyak kelemahan dan kebodohan mereka ditonjolkan, semakin berkuranglah sokongan rakyat kepada mereka. Mereka bimbang lebih banyak kebaikan yang dinikmati oleh rakyat, semakin kukuhlah sokongan rakyat kepada kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi baiklah, saya umumkan kepada Anda semua 4 klaster yang bersungguh-sungguh hendak menurunkan Anwar Ibrahim. Ini 4 orang, ini 4 golongan, ini 4 kumpulan yang betul-betul benci Anwar dan mahu turunkan Anwar Ibrahim. Yang pertama ialah klaster cukup jumlah. Klaster yang menyesal sehingga ke hari ini. Apabila mereka tidak boleh menerima hakikat dan mereka masih merasakan mereka masih layak memerintah negara, dengan erta kata lain, mereka klaster gila talak. Siapa suruh
dulu ketika titah Kebawaduli Yang Maha Mulia di Pertuan Agung membentuk kerajaan perpaduan, mereka mentah-mentah menolak. Nah, sekarang badan muka. Itu klaster pertama. Klaster kedua yang mahu sangat bersungguh-sungguh turunkan Anwar Ibrahim dengan apa cara sekalipun ialah klaster mahkamah. Yang ini paling kita bencilah. Kan sudah buat salah, sekarang nak tumbangkan Anwar Ibrahim supaya mereka lepas daripada jerat mereka sendiri. Klaster mahkamah ini merujuk kepada kalangan pemimpin politik yang sedang berhadapan dengan pendakwaan di mahkamah, termasuklah klaster politik pembangkang. Mereka ini berhadapan dengan pendakwaan di mahkamah atas pelbagai kes rasuah, pengubahan wang haram, salah guna kuasa, penyelewengan dana awam dan juga hasutan. Jadi klaster-klaster mahkamah inilah yang mahu sangat Anwar Ibrahim turun daripada jawatan, sebab mereka tahu Anwar Ibrahim tidak boleh disogok, Anwar Ibrahim tidak boleh diratah oleh mereka, Anwar Ibrahim tidak akan mengikut telunjuk mereka, tidak dicucuk hidung oleh mereka. Jadi mereka tiada peluang untuk lepas daripada pendakwaan di mahkamah. Itu sebabnya ada seorang pemimpin daripada pembangkang hari ini tadi menyatakan, dia kata demo turun Anwar itu bukan untuk menggulingkan kerajaan, cuma mahu supaya Anwar Ibrahim letak jawatan. Satu sahaja sasarannya, yaitu Anwar Ibrahim, kata beliau. Jadi sangat ketaralah mereka sebenarnya tidak suka Anwar karena kesungguhan Anwar Ibrahim memerangi rasuah, menunjukkan kebejatan, menunjukkan kebobrokan di dalam kepimpinan-kepimpinan sebelum ini. Mereka benci sebab mereka didakwa. Jadi mereka mau lepaslah kan? Oke, itu yang kedua. Klaster yang ketiga ialah klaster payung besar. Klaster yang kononnya memperjuangkan semangat Melayu, menggunakan sentimen agama dan bangsa. Ia sebenarnya bukan perjuangan demi bangsa dan agama, sebaliknya, tetapi sebenarnya perjuangan untuk perebutan kuasa yang berselindung di sebalik slogan perpaduan Melayu. Jadi klaster payung besar ini adalah klaster yang mahu sangat Anwar Ibrahim turun, walau apa cara sekalipun. Yang terakhir, klaster yang mahu sangat bersungguh hendak mahu turunkan Anwar Ibrahim dengan apa cara sekalipun ialah klaster tunggang agama. Mereka yang menggunakan Islam untuk tujuan pribadi atau kepentingan tertentu, terutamanya untuk mendapatkan keuntungan, kuasa, sokongan atau pengaruh, tanpa mereka benar-benar beriman dan benar-benar beramal soleh terhadap agama Islam. Saudara, sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kekal Perdana Menteri ke-10 atau kekal tanda pagar kekal PMX atau buat tanda pagar kami sokong Anwar, tetap Anwar. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini ada 3 berita buruk untuk himpunan. Ada 3 berita menduka citakan untuk himpunan turun Anwar Ibrahim yang dijadwalkan akan diadakan pada hari Sabtu ini. Kabar duka cita ini pastinya akan membunuh harapan para pengikut, penganjur dan juga peserta himpunan turun Anwar ini. Antara yang sudah saya umumkan tadi, beberapa bas daripada beberapa negeri dikabarkan melalui sumber dalaman menyatakan bahwa beberapa bas yang mengikuti himpunan turun Anwar telah pun dibatalkan. Bermaksud himpunan itu mungkin akan ada kepincangannya. Selain daripada itu, hari ini kita juga mendapat satu lagi maklumat bahwa apa yang dianjurkan oleh himpunan jalanan itu tidak mendapat sambutan yang sepatutnya daripada orang awam. Orang awam pertama yang menolak himpunan ini, berita buruknya ialah
Keputusan para penjawat awam untuk mengikuti nasihat Ketua Setiausaha Negara. Ramai penjawat awam pada hari ini apabila ditanya, mereka kata mengikuti himpunan Turun Anwar itu satu tindakan yang paling bodoh maha dahsyat yang akan dibuat oleh penjawat awam kalau mereka sertai. Jadi, daripada menyertai lebih baik minum kopi, kata mereka. Berita pertamanya itu, para penjawat awam menolak untuk menyertai himpunan Turun Anwar karena baru sebentar tadi dinyatakan oleh seorang pemimpin daripada Perikatan Nasional, kononnya himpunan itu bukan untuk tukar kerajaan, tapi hanya untuk mahu Anwar Ibrahim tumbang. Itu kelihatan sangat membodohkan rakyat. Apabila Anwar Ibrahim tumbang, menghuru-harakan kerajaan, menghuru-harakan negara, akhirnya apa jadi? Itu juga akan menyebabkan kerajaan juga akan tumbang. Jadi dari mana idea mereka mahu Anwar Ibrahim saja yang tumbang? Anwar hanya tumbang melalui parlimen. Sebelum itu, sebelum kita teruskan, dua lagi fakta yang mendukacitakan Perikatan Nasional dalam himpunan Turun Anwar. Saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh-sembuh daripada semua jenis penyakit, yang kecil, yang besar, daripada yang muda sampai yang tua, karena imun badan kita yang bodoh dan tidak mampu lagi melawan penyakit. Imun badan kita yang kuat dan bijaksana seperti seorang dokter yang merawat dalam tubuh badan kita, menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik imun badan kita bukan sekadar menjadi kuat, tetapi mempunyai memori yang luar biasa untuk mengingat mana satu lawan, mana satu kawan di dalam tubuh badan kita. Dapatkannya melalui nomor telepon yang tertera, nomor telepon saya, dan juga produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Dapatkannya, jangan sampai Anda terlambat, sampai Anda merana. Baiklah saudara-saudara sekalian, berita kedua yang paling buruk dan mendukacitakan kepada himpunan Anwar ialah tindakan kumpulan Beng Hok telah menyatakan mereka tidak akan menyertai demo anti Anwar. Jadi ini berita yang kedua. Berita ini pastinya mengecewakan para peserta himpunan Turun Anwar. Mereka juga mahu menunggang isu kumpulan Beng Hok ini. Mereka dikatakan cuma memancing kumpulan Beng Hok ini untuk turut sama dalam himpunan Turun Anwar. Tapi keluarga Tio Beng Hok tidak akan menghadiri protes anti Anwar di Kuala Lumpur Sabtu ini. Meskipun mereka secara terbuka mengkritik kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ketika dihubungi Malaysia kini, adik perempuan Beng Hok, Lee Lan, mengesahkan tidak akan menyertai demonstrasi anjuran PAS dan Perikatan Nasional itu. Padan muka deranglah kan. Mereka akhirnya ditolak. Ngayep Wow, pengerusi Persatuan Kemajuan Demokrasi Tio Beng Hok, pula memetik kata-kata dari kata-kata Confucius yang menjelaskan pendirian mereka. Mereka yang berbeza haluan tidak boleh merancang bersama, katanya. Kami tidak akan bersama dengan kekuatan politik yang mempunyai prinsip berbeza dan bermain politik perkauman, kata beliau lagi. Menambah bahwa TBH-ADA sentiasa komited membina masyarakat Malaysia yang bebas dari penyiksaan, menghormati hak asasi manusia serta menegakkan demokrasi yang inklusif. Walaupun kami bertekad mencapai matlamat perjuangan kami tidak akan menggunakan cara yang tidak beretika untuk mencapainya. Kami akan terus berjuang berdasarkan prinsip dan ideal, kata aktivis itu. Itu berita kedua. Jadi berita yang ketiga, berita duka cita ketiga yang diterima di dalam himpunan Turun Anwar ini apabila kumpulan pelajar menolak untuk turun himpunan Turun Anwar. Padan muka mereka semua. Akhirnya kumpulan-kumpulan pelajar dikabarkan melalui sumber menyatakan bahwa kumpulan pelajar universiti tempatan kerajaan tidak akan menyertai himpunan Turun Anwar itu. Para pelajar sudah tahu bahwa himpunan Turun Anwar itu hanya ditunggang
untuk kepentingan orang tertentu dan parti politik tertentu. Bukan untuk memperjuangkan rakyat, bukan untuk memperjuangkan kerajaan, bukan karena Anwar Ibrahim ada salah laku. Kalau Anwar Ibrahim ada salah laku, silahkanlah kamu turun jalanan, suruh dia turun jawatan. Tapi apa salah laku Anwar? Cobalah kita nak tanyalah Perikatan Nasional nih, pembangkang. Kalau betul lah Anwar Ibrahim mau supaya diturunkan dari jawatan, kamu tolong bagi tahu dulu apa sebenarnya kesalahan Anwar Ibrahim. Adakah dia rajin kerja, lebih rajin daripada pemimpin-pemimpin kamu di Perikatan Nasional? Tapi kenapa kamu benci pula? Itu yang saya heran. Dunia dah terbalik. Yang pemalas datang ke parlimen tidak pula dipecat. Yang menteri besar yang tidak membawa kemajuan kepada negeri-negeri SG4 itu tidak pula dimohon untuk dipecat. Turun jawatan, letak jawatan. Anwar Ibrahim yang rajin itu pula yang disuruh letak jawatan. Dunia sudah berubah. Hari ini satu berita kenyataan media rasmi daripada Majlis Perwakilan MPP Universiti Teknologi Malaysia. Universiti yang terkenal ini menyatakan bahwa mereka menolak dan tidak menyokong penyertaan dalam himpunan Turun Anwar. Kami juga menyeru agar semua mahasiswa UTM tidak melibatkan diri dalam sebarang perhimpunan yang boleh mengundang risiko terhadap keselamatan awam, merosakkan keharmonian masyarakat, atau diperalatkan untuk agenda politik tertentu, kata beliau lagi. Jadi itulah berita buruk yang diterima di dalam himpunan Turun Anwar. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dan jangan sekali-kali menyertai himpunan Turun Anwar itu. Kita jumpa lagi. Bye-bye.